Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Syakira binti Muhammad Azizi. Dalam video ini, saya akan mengulaskan tentang 4 topik iaitu motivasi, pengurusan bilik darjah, komunikasi dan juga kreativiti. Yang pertama adalah motivasi. Jadi motivasi ini merujuk kepada satu penggerak untuk seseorang itu mencapai kemahuan yang dia inginkan. Dengan motivasi akan membuat seseorang pelajar itu untuk bekerja keras dalam pelajaran dia. Sebagai contoh, kita akan dapat lihat dia akan membuat banyak latih tubi dan sebagainya. Antara faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang pelajar itu adalah yang pertama dari segi minat. Apabila seseorang pelajar berada di dalam bidang yang dia minati, dia akan sedaya upaya untuk memahami dan mendalami subjek. Sebagai contoh, pelajar yang mengambil bidang sains, dia akan lebih bersungguh-sungguh untuk belajar subjek-subjek yang berkaitan dengan sains. Yang kedua adalah faktor inquiry dan naluri. Inquiry yang mana membuatkan pelajar itu untuk berusaha mencari jawapan jika dia tak faham sesuatu topik. Sebagai contoh, pelajar itu akan sanggup untuk pergi berjumpa dengan guru untuk bertanya. Yang ketiga dari segi faktor desakan dan juga keperluan. Sebagai pelajar, matlamat utama mereka pastinya adalah untuk mencapai kejayaan di dalam pelajaran mereka. Jadi desakan dan keperluan untuk mereka mencapai keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan memotivasikan mereka untuk terus belajar bersungguh-sungguh. Mungkin mereka akan terinspirasi dengan kejayaan yang telah dimiliki oleh pelajar sebelumnya, ataupun mereka terinspirasi dengan kejayaan oleh ibu bapa, rakan-rakan. Di antara 4 faktor yang telah saya sebutkan tadi, kita boleh lihat bahawa 4 faktor ini mempunyai 2 aspek motivasi, iaitu dari segi motivasi intrinsik, yang mana intrinsik ini adalah dari segi dalaman pelajar tersebut, dan juga motivasi ekstrinsik, iaitu motivasi luaran. Di sini saya boleh kategorikan bahawa minat dan juga naluri inquiry tadi termasuk di dalam kategori motivasi intrinsik, iaitu dari dalaman mereka, manakala desakan dan keperluan serta sikap harapan dan inspirasi boleh dikategorikan di bawah motivasi ekstrinsik, iaitu motivasi luaran. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang topik pengurusan bilik darjah. Seperti mana yang kita tahu, bilik darjah ini merupakan satu tempat yang mana sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Setiap guru dan para pelajar pastinya ingin mempunyai sesi pembelajaran dan pengajaran yang harmoni. Mari kita lihat apakah faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik darjah yang berkesan. Yang pertama adalah strategi berpusatkan murid. Strategi ini menggunakan kaedah yang mana para pelajar diberikan peluang dan ruang untuk menggunakan dan mempamerkan bakat mereka dan juga kemahiran di dalam pembelajaran, dan guru pula akan bertindak sebagai pembimbing mereka. Yang kedua adalah dari segi susunan kelas. Susunan kelas yang kemas, teratur dan juga efektif akan memberikan kesan kepada pelajar untuk lebih semangat dan selesa. Kesannya, segala input yang diajar oleh guru akan diterima oleh pelajar secara optimum. Seterusnya, penggunaan ICT. Kita lihat generasi kini membesar dengan teknologi. Jadi nak tak nak, penggunaan ICT memang adalah satu elemen yang penting di dalam bilik darjah. Penggunaan IT akan membantu untuk memudahkan lagi dan melancarkan proses pembelajaran. Jadi sebagai pemimpin, guru perlulah mempunyai persediaan yang mantap, iaitu dari segi membuat rancangan pengajaran harian yang mana merancangkan aktiviti yang kreatif dan juga efektif untuk para pelajar. Serta guru perlulah peka dengan emosi dan juga personaliti murid. Jadi apakah kepentingannya menguruskan bilik darjah ini? Kita boleh lihat antara matlamat pengurusan bilik darjah. Yang pertama, untuk mengekalkan persekitaran yang positif. Yang kedua, untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang produktif, di mana sesi pembelajaran dan pengajaran akan dapat berjalan dengan baik dan menyeronokkan jika para pelajar dapat aktif di dalam sesi pembelajaran. Dari segi pengurusan masa, apabila guru mempunyai perancangan yang mantap, jadi segala aktiviti yang dirancangkan akan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan dapat memanfaatkan masa yang telah diberikan dengan optimum. Seterusnya, peluang pembelajaran untuk para pelajar dapat diagihkan sama rata. Jadi, guru tersebut dapat merancang untuk menyediakan sedikit masa tambahan fokus terhadap pelajar yang lemah tersebut. Secara umumnya, pengurusan bilik darjah sangatlah penting untuk memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan dengan sempurna. Selain itu, guru akan dapat melaksanakan segala aktiviti yang telah dirancangkan dengan baik dan murid juga dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru dengan efektif. Baiklah, masuk kepada topik komunikasi. Seperti mana yang kita tahu, komunikasi ini adalah merupakan pertukaran dan pengaliran maklumat daripada penghantar kepada penerima. Kita boleh pecahkan kepada 2 jenis komunikasi, iaitu yang pertama dengan lisan, yang mana penyampaian idea ataupun maklumat melalui pertuturan dan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Cara yang kedua adalah bukan lisan, yang mana berlaku juga pengaliran idea cuma menggunakan anggota badan yang lain, seperti bahasa isyarat. Di dalam komunikasi, kita boleh lihat terdapat 3 pola. Yang pertama adalah komunikasi sehala.
Sebagai contoh, dari guru kepada murid. Guru menyampaikan ilmu kepada murid dan murid mendengar sahaja. Okey. Pola kedua adalah komunikasi dua hala, yang mana guru menyampaikan kepada murid dan juga murid kepada guru. Okey, yang ketiga adalah komunikasi pelbagai hala. Komunikasi ini merangkumi dari guru kepada murid, murid sesama murid dan juga murid kepada guru. Jadi kepentingan teknik komunikasi yang baik adalah untuk mewujudkan persekitaran yang aman dan harmonis. Selain itu, guru juga akan dapat memotivasikan pelajarnya untuk belajar dengan lebih baik dan murid akan lebih minat untuk belajar. Yang ketiga, komunikasi yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik dan mesra antara guru dan pelajar dan juga pelajar sesama pelajar. Yang akhirnya kita boleh lihat pelibatan murid itu akan menjadi aktif. Jadi, cara untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan adalah yang pertama, sebagai guru tidak boleh untuk mengkritik dan juga melabel murid dengan panggilan yang tidak baik. Yang kedua, guru ini berperanan sebagai model ataupun contoh kerana murid ini memerhatikan setiap tingkah laku dan guru perlulah mengetahui latar belakang murid-murid supaya teknik komunikasi dapat diselaraskan sesuai dengan keadaan pelajar tersebut. Seterusnya, guru juga perlu menggunakan kepimpinan demokratik yang mana memberi peluang untuk murid melontarkan idea dan guru perlulah menerima idea murid-murid itu secara terbuka. Seterusnya, tentulah guru perlulah merancang aktiviti yang menarik, iaitu menggunakan teknik dan strategi yang berpusatkan murid agar penglibatan murid dapat dioptimalkan dan menjadikan suasana pembelajaran yang produktif. Baiklah, topik yang terakhir adalah tentang kreativiti. Aspek kreativiti ini adalah berasal dari pemikiran, iaitu keupayaan intelek seseorang. Kreativiti ini sebenarnya berkait rapat dengan pemikiran kritis. Sebelum kita menyentuh tentang kreativiti, kita perlu melihat dulu tentang aspek kritis. Jadi pemikiran kritis ini adalah pemikiran yang membolehkan seseorang itu menimbang ataupun menilai atau menyoal sama ada perkara itu benar atau salah. Jadi pemikiran kritis ini sangatlah penting kerana dengan pemikiran kritis membolehkan seseorang pelajar itu untuk berhujah dengan baik. Pemikiran kritis ini akan membantu untuk mempertingkatkan analisis sendiri murid-murid tersebut. Dan dengan pemikiran kritis ini akan meningkatkan juga penguasaan bahasa bagi pelajar tersebut dan juga kemahiran untuk membentang yang akhirnya membawa kepada mempromosi daya fikir yang kreatif. Baik, di sini barulah kita akan lihat dari segi pemikiran yang kreatif. Jadi pemikiran kreatif ini adalah kemampuan seseorang itu untuk mencipta sesuatu idea yang baru dan asli. Dan ia bukan setakat keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru, malah juga seseorang itu dapat mengolah idea yang sedia ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kreativiti. Baiklah, sekian saja ulasan saya berkenaan 4 topik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.